kita. Ibu bapa sekalian, apakah boleh dengar jelas suara saya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'. Hadirin hadirat ibu bapa yang saya kasihi sekalian, pertamanya syukur kehadrat Allah. Panjang lagi umur kita. Mudah-mudahan diterima Allah hendaknya amal kita dan diampun Allah hendaknya juga kekurangan kita yang banyak. Ibu bapa sekalian, hari ini kita nak mulakan pengajian pada muka surat dan ayat berapa dah tu ibu bapa sekalian? Ya, kita pada ayat berapa dah ya? Ya, kita dah ayat berapa ya ibu bapa sekalian ya? Saya tak dengar sangat ya. Ayat 74 Ustaz. Ya, terima kasih. Barulah jelas jawapan tu. 74. Baik. Bila pula ayat 74? Kenapa? Quran kita ke? Oh, saya tak rasa 74 ni ya. Ali Imran kan? Ali Imran ayat 14-15 itu. Multazam. Siapa? Mana baca? Ali Imran 14 hingga 25. 14 hingga 25. Okey, Ali yang Imran. Lepas, yang sambung 26 lah kot. 26. Kalau multazam begini apa? Ali Imran ayat 46 ya. Ali Imran ayat 46. Maksudnya ijaz. Nak ni multazam ke? 26 tak? 26. Dia ejaan dia lain kalah. Ustaz, ayat 26 Ustaz. Ayat 26 Ayat 26 ya. Ya. Okay, Ali Imran ayat 26 ya. Okey. KDN. Kementerian Dalam Negeri. Ramai yang belum off lagi mic Ustaz. Okey, baik. Macam-macam keluar tu KDN apa semua sekali tu. Kita off dulu. Kita tadabbur dulu. Ali Imran ayat 26 minggu ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 26 kita ya. 26 sekejap tuan-tuan. Saya tengok sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Ya. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Sadaqallahul azim. Sampai di situ dulu. Ada masa kita sambung kerana kita nak tadabbur dan baca tafsir sikit. Bersama dengan saya ni adalah tafsir Ibn Katsir yang akan saya bacakan kepada ibu bapa sekalian. Baik. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulk man tasha wa tanzi'ul mulk mimman tasha. Bila kita baca sepatah-sepatah, kita potong-potong begitu, baru kita faham maknanya. Apa maknanya? Ya Allah, katakanlah Allah yang mempunyai kerajaan. Kul, katakanlah Allahumma, wahai Allah, al-mulki, engkau mempunyai kerajaan. Tu'til mulka mimman tasha, dan engkau juga beri kepada siapa yang kamu nak beri. Kerajaan ni silih berganti. Naik kerajaan ni dasar begini. Naik kerajaan itu dasar begitu. Tetapi dasar dalam Islam, apa pun jenis kerajaan yang naik, dasarnya buat apa yang Allah Ta'ala redha. Yakni dasar takwa kepada Allah. Jadi Allah yang beri satu kerajaan, amanah kepada satu-satu golongan untuk mentadbir bumi, mentadbir negara sesuai dengan Allah nak. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah juga menarik ataupun mencabut. Wa tanzi' daripada kalimah naza'a tu, nazak. Orang nazak tu kan, kita pergi melawat hospital, nazak dah, nuza'ain nazak. Yakni direntak, dicabut, ditarik dengan kuat. Itu maksud nazak. Lalu bila sebut wa tanzi'ul mulka mimman tasha, Tuhan juga yang menarik, mencabut ataupun menyenjah. Bahasa Terengganu terus tu. Menyenjah, senjah dengan kuat. Ya, apa dia? Kerajaan. Daripada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Rupanya kerajaan ni milik Allah. Kalau dia beri pada manusia, itu amanah. Kalau manusia buat macam yang Tuhan nak, Allah redha kerajaannya. Kalau dia bertentangan dengan apa yang Tuhan nak, Allah murka kepada kerajaan.
Ayat Quran banyak cerita. Bila Allah redha, Allah turun rahmat. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara tu akan jadi tayyibah, baik. Baik generasinya, baik sumbernya, baik juga apa yang berlaku, kesan daripada ketakwaan dia. Begitu juga Pergi cepat ni. ibu bapa sekalian, tolong offkan dulu. Kalau nak bercakap pun tolong. Ya, tolong off dulu. Saya sampai terperanjat-ranjat tuan-tuan bercakap tu. Ya. Kat mana tadi tu? Allah salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Begitu juga kalau kita buat sebaliknya. Ya, kita buat sebaliknya. Maka tiadalah rahmat Allah turun kepada satu-satu pentadbiran kerajaan. Kerana asasnya takwa tak ada. Tetapi hakikatnya kerajaan ini, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Ni ayat yang telah kita tadabbur ni. Wa tu'izzu man tasha'. Engkau muliakan siapa yang engkau hendaki. Wa tudhillu man tasha'. Engkau hina siapa yang engkau kehendaki. Maknanya hina dengan mulia ni di sisi Tuhan tak sama macam kita manusia berfikir. Kalau ada orang tu satu jawatan kah, satu kuasa kah, satu kesenangan kah, itu belum tentu kemuliaan di sisi Allah. Di sisi kita barangkali kita anggap orang duit banyak, kerja keras. Kita tak tahu, Allah saja maha tahu. Orang besar pengaruh, kita kata boleh tumpang dia. Kita tak tahu hatinya, Allah saja tahu. Maknanya apa saja yang kita nilai sebagai manusia, kelebihan, kebijaksanaan satu-satu orang, di sisi Allah belum tentu. Belum tentu. Sebab tu disebut wa tu'izzu man tasha'. Engkau memuliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha'. Engkau hina siapa yang kau kehendaki. Kita baca kunut pagi-pagi tak? Ya, kita baca kunut pagi-pagi dalam mazhab kita ni. Allahumma hdini fi man hadai. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah hidayah sebagaimana orang lain yang kau beri hidayah juga tu. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa la ya'izzu man adait. Tengok, tidak ada kemuliaan bagi orang memusuhi engkau. Ya, wala ya'izzu man adai wa tudhillu man. Tengok. Ayat ni menunjukkan kemuliaankah atau kehinaankah. Terkadang kita manusia ni tak sama. Ya, cara berfikir. Tetapi di sisi Allah lain. Sebab itu kerajaan yang kita cakap, tadabbur ni, ayat ni. Al-Mulk, kerajaan. Kerajaan ni sebenarnya bagi Allah tak ada apa-apa nilai pun. Walaupun dengannya kita boleh menjana pahala, mendatangkan kebaikan, mewujudkan keharmonian. Tetapi di sisi Allah sangat kecil. Apalah sangat dunia ni kalau nak banding dengan kerajaan Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Kayanya Tuhan, tuan-tuan ya. Ni kuliah tadabbur kita ni, saya ingat kita nak buat sistem lain sikit. Kalau guru-guru lain mengajar sambil duduk, tuan-tuan duduk di rumah sambil makan, sebab tu off belakang video tu. Contoh. Contoh. Jadi ibu bapa sekalian, kita nak buat cara lain lah sikit. Cara lain macam mana? Bawa semua sekali jemaah kita tadabbur ni, kita buat keluar. Kita keluar daripada kelas, tengok langit. Saya kata okey, dongok ke langit belaka, dongok ke langit. Tengok. Ya Allah, luah lagi dunia ni ya Allah ya. Luahnya kerajaan Allah. Kita kecil. Apa sangat yang berhormat kawasan Bangi, yang berhormat kawasan Selangor, yang berhormat kawasan Malaysia, yang berhormat la haula wala quwwata illa billah. Tak ada. Melainkan kalau dia betul-betul ikut Allah. Tak boleh ni.
Parking di Bangi ni kalau kenakan bayaran, orang pula tengah susah tak jadi ni. Aku nak fight juga, jangan bayarlah kena masuk ke Bangi ni. Tak boleh ni, Bangi ni bandar ilmu. Speaker, mikrofon kena pasang bila terawih, bila apa nampak syiar Islam di bandar Bangi ni. Contoh, saya buat contoh. Melainkan orang betul-betul ikut kehendak Allah, maka kerajaan amanah yang Allah beri padanya berharga, membawa nilai di akhirat. Kita semua ibu bapa sekalian, apa sudahnya? Akan balik pada Allah juga. Sebagaimana ibu bapa sekalian di rumah tu nampak di skrin, nampak saya kan? Nampak saya di skrin ni, akan datang meninggal saya. Tak boleh berulang dah nak tengok Ustaz Datuk Rashidi kita tu. Nak tengok, tak ada dah. Sebab semua sekali mesti balik kepada Tuhan. Jadi cara Tuhan uji manusia ni macam-macam. Diberi kuasa, diberi kerajaan. Ya, kerajaan ni pula kita dah sebut tadi di sisi Allah tak ada nilai. Oleh kerana kerajaan ni tak ada nilai lah Allah beri pada Firaun, Allah beri pada Nabi Sulaiman. Allah beri kepada Nabi Daud memerintah negerinya Bani Israel. Allah beri juga kepada Firaun. Nak menunjukkan orang jahat kah, orang baik kah, Allah beri belaka atas dunia ni. Harta, pengaruh, pangkat, kesihatan. Tetapi kita orang mukmin diajar jauh sikit fikir. Sudut pandang kita jauh sikit. Melepasi dunia. Apa jadi? Kalau saya memerintah sekarang begini, apa jadi nanti di akhirat Tuhan? Tuhan nak tanya tu macam mana? Ni Islam diajar jauh sikit. Tu ibu bapa sekalian dia takut. Dalam beberapa penggal inilah kehendak Tuhan. Datang parti-parti politik ke rumah saya di Terengganu. Kalau saya balik tu, kita nak minta bertanding antara parti Cak Kepala Kerbau contohnya. Tu saya nak minta untuk bertanding antara parti Kuih Lompat Tikam contohnya. Saya kata, Tuan, saya ni tak ada kebolehan, nak jaga diri sendiri pun tak ada, nak jaga pula tuan-tuan. Anggaplah saya begini, nak suruh buat kerja apa? Menulis ke, ceramah, dakwah, biar masyarakat jadi baik, jangan balah. Itu kerja saya. Tapi kerja-kerja mentadbir, saya tuan punya badan lebih tahu, tak pandai. Tuan, politik tidak salah. Kerana daripada politik terbentuk kerajaan. Kerajaan yang diredai Allah membawa kemakmuran. Maka tersyiarlah syariat Islam itu dengan meluas dan nampak keizahan Islam. Tetapi setiap orang ada fungsi dia. Ada bahagian masing-masing. Macam ayahanda Haji Mat Syarif Biding kita ni. Ada agaknya pagi ni ya. Kalau nampak rupa tokoh tu, boleh jadi menteri besar ke atas tu. Tapi kalau Ustaz Rashidi tak boleh. Dia hanya memadai mengajar ke, tulis buku sikit-sikit begitu saja. Mudah-mudahan setiap kita nak redha Allah saja. Antaranya diuji dengan kerajaan, diuji dengan kemuliaan, diuji dengan kehinaan. Tetapi walaupun orang nampak kita hina, biar mulia tu sisi Tuhan. Walaupun orang nampak kita kaya raya, ada pengaruh, biar Tuhan pun redha juga. Ini yang kita nak usaha dalam hidup. Payahnya ibu bapa sekalian. Payah. Nak betul hati dengan Allah. Payah. Nak betul hati dengan manusia mudah. Ustaz Rashidi datang tu sebagai wakil meminang tu. Ya, dia wakil nak minang orang tu. Kemas segok pakaiannya. Tapi balik karang semayang Zuhur, baju pun tak pakai. Nampak tak? Dengan orang kita mudah jaga betul protokol, jaga diri. Dengan Tuhan payah. Ni semua berkait dengan jiwa. Mudah-mudahan Allah bimbing kita hendaknya. Biyadikal khair, di tangan engkau lah. Biyadika, dengan tangan engkau. Yadika, tangan engkau ya Allah. Pada engkau ya Allah. Al-khair, segala kebaikan. Tuan-tuan nak minta kebaikan apa? Dari Allah tu. Biyadikal khair.
Sebab tu angkat tangan kita puji Tuhan. Biyadikal khair ya Allah. Di tangan engkau segala kebaikan. Apalah kiranya berilah sikit kebaikan pada aku ni. Sudah sebulan aku ni hidup dalam ketakutan. Sebabnya apa? Isteri ni sejak bulan puasa suara tinggi sokmo. Ketakutan suaminya. Apalah kiranya engkau turunkan suara isteriku itu. Contohnya. Biyadikal khair. Ya. Biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau berkuasa di atas segala sesuatu. Apa saja berlaku, Tuhan punya kuasa. Ribut, taufan, guruh, petir, rezeki makmur, tumbuh-tumbuhan melata, segar, tumbuh subur. Semua kehendak Allah. Tetapi apa saja Allah beri pada manusia kena ingat. Ni Allah uji aku ni. Nak suruh syukur ke ataupun nak tengok aku ni kufur kot. Tu dia. Ni manusia yang benar. Hatinya bergantung pada Tuhan. Engkau memasukkan malam ke dalam siang. Dan engkau memasukkan siang ke dalam malam. Apa maksudnya? Engkau beri bumi ini berlaku dengan kehendak engkau. Masanya berjalan, tempohnya berjalan, sehingga kekuasaan malam dan siang yang patut dilihat secara jelas oleh manusia. Tak ada orang atas dunia ni tak kenal malam. Tak ada orang atas dunia ni tak kenal siang. Tak ada orang atas dunia ni tak tengok tempoh dari malam. Gelap ni. Jadi cerah pula. Sekarang gelap pula. Kemudian cerah pula. Apa yang kita nak faham daripada ayat ini? Allah sedang menzahirkan kekuatan, kekuasaan, keagungan Tuhan. Allahu Akbar Tuhan. Ni walaupun siang kita dibangi ni. Saya rasa ibu bapa sekalian ni ada dibangi belaka ni. Kecuali kalau ada masing-masing di kampung. Berapa orang ada di kampung? Cuba respon. Ada 4 orang, 5 orang. Kita ambil namanya hantar ke polis. Rentah negeri ni. Tuan-tuan, kita sedang duduk di Bangi ni. Bangi. Walaupun sekarang siang. Pukul berapa? 11.25. Betul? Siang lagi. Pagilah kita panggil. Pukul 11 pagi. Apa jadi? Cuba tengok langit sekarang. Sekarang ni. Tengok. Ya Allah, gelap Ustaz. Kuasa dah Allah. Dalam siang Tuhan boleh buat gelap. Kadang-kadang dalam gelap dengan sebabnya kusuf, gerhana, air menjadi terang. Kadang Allah Ta'ala buat memang siang habis tempohnya masuk malam. Malam sifatnya gelap. Tapi tak gelap lama. Sekarang bila masuk pula siang menjadinya cerah dan terang pada kita. Kalau orang ada akal, dibimbing dengan iman, menangis dia. Ya Allah. Kayanya engkau ya Allah. Kaya ya Allah. Ya malam siang. Hidup mati. Ya. Pokok siram ni dulu kecil saja. Sekarang dah tinggi. Lebih tinggi pada kita pula dah. Itu ibu bapa sekalian. Kata Buya Hamka. Mata merenung alam. Sedang hati nampak Tuhan. Tu macam mana nak buat tu? Matanya merenung alam. Sedang hatinya nampak Tuhan. Macam mana nak buat tu? Ini dia panggil ma'rifah. Mata batinnya celek. Setiap apa dia tengok dalam hidup, kesempatan, umur yang Tuhan beri, dia selalu, Ya Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Satu hari saya bersama kawan lama saya. Ini orang Mekah. Abid orang Mekah. Kawan lama saya Tuhan ya. Dia kata, Rashidi, aku nak bawa Mung ni pergi ke Taif. Kata bolehlah, aku pergilah. Bila pergi dia bawa saya naik tempat gunung tu. Dekat kaki gunung tu. Di situ kita nampaklah gunung. Nampak sunset tu tuan. Allah menitik air mata sebab apa? Terlalu indah, terlalu kaya, terlalu agung Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang paling kaya atas dunia? Tuan sebut pada saya, Raja Brunei. Ataupun Raja Arab Saudi, Raja Qatar, Raja Abu Dhabi,
Raja Kuala Berang Hulu Terengganu, tuan sebut siapa saja yang kaya atas dunia ni, adakah mereka mampu beli gunung? Adakah mereka mampu beli air laut? Adakah mereka mampu beli? Tak mampu. Kekayaan Allah Ta'ala beri, kekuasaan Allah Ta'ala beri, tetapi ini ujian sahaja. Ujian sahaja. Ini macam kita dalam kuliah ni kan, sampai 12.30. Ini ujian juga untuk dilihat siapa yang tidur kah ataupun dengar catat tulis pengajian kita pagi ini. Baik. Saya sambung ibu bapa sekalian. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisap. Apa maksud dia? Pagi tadi ibu bapa baca WhatsApp masing-masing selepas bersahur sementara nak tunggu dalam waktu imsak, nak tunggu subuh tu. Cuba baca WhatsApp masing-masing. Apa ditulis? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haji Mahmud Jalan 9/10 telah meninggal pagi ini. Okey, kita pun ucap lafaz istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah dan kembali pada Allah belakalah kita ni. Meninggal dah jiran kita contohnya. Kita pun scroll bawah sikit nak tengok mesej lain pula. Assalamualaikum, dijemput semua perumahan di Cepaka ke rumah saya Haji Latif untuk meraihkan cicit saya yang ke-168 baru lahir pagi tadi. Terperanjat kita. Pagi yang sama, waktu yang sama. Ada orang mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang baru nak hidup jadi manusia. Nampak tak kaya Allah? Dalam satu masa ada orang mati, ada orang baru nak hidup. Ada orang meninggal, ada orang nak baru hidup. Ini kekayaan Tuhan. Engkau, Tuhan kata, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab. Mari kita baca sedikit tafsir dia ya. Allah berfirman, kul, katakanlah wahai Muhammad dengan mengagungkan Rabbmu, bersyukur, berserah diri, bertawakal kepada Allah. Allahumma malikal mulk. Ya Allah yang mempunyai kerajaan, yakni hanya milikmu seluruh kerajaan. Maksudnya, ayat ini berisi peringatan yang mana Rasulullah SAW memerintahkan umat ini sentiasa syukur akan nikmat Allah. Kerana dia telah mengalihkan kenabian yang sebelum ini banyak di kalangan Bani Israel. Kemudian kepada bangsanya Arab, Bani Ismail. Ini salah satu bagaimana Allah uji kenabian atau uji kerajaan, uji kekuasaan. Bila manusia alpa tak seperti yang Tuhan nak, maka Tuhan boleh cabut, beri kepada bangsa lain. Saya ingat satu ketika Presiden Turki tu, Presiden Turki Erdogan ni, dia buat satu majlis dalam dewan gitu dan videonya saya tengok. Antara yang dicerita dalam speech beliau ni kepada rakyatnya Turki, dia kata gini. Dia kata, aku nak cerita satu benda. Dulu dia kata bila kerajaan Mongol, dia datang merampas kerajaan Iraq. Maka kerajaan Mongol yang zalim ni, dia dah berkampung di pinggir kotanya Baghdad, sedangkan rakyat Baghdad semua sekali sudah pun ditawan. Mana tak boleh nak gerak mana, tentera Mongol merata-rata tempat. Satu hari, Panglima Mongol yang zalim ni, dia kata, cuba panggil ulama Iraq. Aku nak ulama yang paling hebat sekali. Aku nak jumpa dia. Maka, bila saja dengar kerajaan Mongol yang zalim ni nak jumpa ulama, tak ada seorang yang berani pergi jumpa sebab tahu zalim, jahat. Takut. Tetapi ada satu orang ya. Sekejap tuan-tuan ya. Sekejap. Saya tengok sekejap partisipan kita. Saya tolong mute-kan dulu.
Saya tolong mute-kan semua dulu supaya tuan-tuan dapat dapat belajar dengan selesa. Saya cek dulu. Okey, tak ada dah. Okey, tak ada dah. Alhamdulillah. Ya. Maka satu orang ulama muda nama Kadahan. Ada setengah kata Kadihan, ada setengah kata Kudahan. Boleh baca belaka lah tu. Bila tak diletak baris, pulaknya nama. Jadi Kadahan ni, dia mari, dia bawa ayam seekor, kambing seekor, unta seekor bersama dengan dia dalam perjalanan nak jumpa Raja Panglima Mongol yang zalim tu, yang nak jumpa ulama. Dia muda lagi, budak lagi. Janggut dia pun sikit baru. Budak muda lagi. Maka bila sahaja subhanallah Mongol ni dia tengok satu budak muda lagi yang menyahut seruan dia tu nak jumpa, dia ketawa. Dia ketawalah. Dia kata apa dia? Dia kata tak ada orang lain yang boleh mari jumpa dengan aku ni. Adakah orang macam kamu saja yang patut datang? Maka dia kata, tuan, kalau tuan nak orang yang suara dia nyaring, di luar ada seekor ayam, saya bawa. Kalau tuan nak yang berjanggut, alim, nampak syekh, maulana, ustaz sangat, di luar ada saya bawa kambing seekor dengan saya. Kalau tuan nak yang lebih besar tubuh pada saya, di luar pun saya ada bawa unta bersama dengan saya. Maka bila Panglima Mongol yang zalim ni dengar cara Kadahan jawab, budak muda lagi, dia terus terfikir apa dia? Budak ni bukan budak sebarangan. Bukan budak sebarangan. Maka dia pun tanya, oleh kerana kamu ni bukan orang sebarangan, ya? Apa dia tanya? Dia kata, cuba kamu beritahu aku, kenapa aku ni, tentera aku boleh mari sini? Boleh mari sini. Dan bagaimana caranya untuk kami ni dapat keluar dari sini? Maka jawab Kadahan, kamu ni boleh mari sini sebab perangai kami, sifat kami berpecah belah. Kami saling tak percaya sesama Muslim, kami tak pegang Quran hadis kami, maka dengan sebab itu kami berpecah, maka orang boleh mari di sini. Kamu mari sini. Tak ada cara lain untuk keluarkan kamu dari sinilah. Kami kembali berpadu. Balik kepada kitab kami. Ya, kami saling percayai atas dasar saudara Muslim. Nescaya tidak ada seorang pun dapat jajah kami. Beberapa sekalian ya. Sekejap ya, saya tolong mute-kan tuan-tuan ni. Saya tolong tuan-tuan. Okey. Jadi beberapa sekalian nampak tak? Kerajaan ni hanyalah ujian. Kalau kita tak kena gaya, rosak ujian dalam bentuk kerajaan kekuasaan Allah Ta'ala beri pada kita. Saya tak berhajat nak ulah apa berlaku dalam negara kita. Kita berdoa je lah, mudah-mudahan pemimpin kita selamat berkat, ditunjuk Allah, jadi amanah, apa yang nak buat dulu tolong tunaikan, jangan cakap baca Quran hadis saja, tapi bila ada kuasa sama juga. Kita berharap Allah Ta'ala tunjuk. Sebab tu kita kata kita tadabbur petang ni, pagi ni nampak tak Tuhan tunjuk pada kita. Kerajaan, kekuasaan hanya ujian. Dia tak nanti orang pakai piyah, pakai serban, pakai songkok. Bila dapat kerajaan jadi begini, dah. Sebab dia bukan berkait songkok serban, berkait hati. Hati awak betul walaupun tak pakai songkok. Dah hati awak betul dengan Tuhan, Tuhan tolong. Tapi kalau hati awak dah betul walaupun pakai serban 4 lapis pun, pakai jubah 2-3 lapis pun, dah hati awak dah betul, maka tak betul juga. Jangan tertipu dengan label-label, jangan tuan ya. Saya ni pakai songkok, jangan kata baik dak, saya tak baik, saya orang jahat. Saya bukan orang molek sangat pun. Jadi nak kata apa dia? Biar kita belajar jangan tertipu dengan label kah orang bercakap Quran hadis sajakah, tidak. Kita tengok bagaimana ia berjalan menuju kepada Tuhan. Dalam pengajian tasawuf kita panggil muridin, orang menuju pada Allah. Dia tuju pada Allah. Dan sudah tentu kerajaan baik tidak akan terbentuk kalau kita tidak menjadi individu bagi menghasilkan
rakyat yang berkualiti. Rakyat yang berkualiti, ya. Ya. Kita tengok sedikit. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kerajaan secara mutlak, begitu juga dengan kenabian. Antaranya asalnya nabi-nabi banyak di kalangan Bani Israel. Kemudian Allah mencabut kenabian daripada Bani Israel kerananya masyarakat Bani Israel itu memusuhi nikmat yakni kenabian daripada bangsa-bangsa mereka sendiri. Memindahkan kenabian itu kepada Bani Ismail, iaitulah kabilah yang bersaudara dengan yang Bani Israel. Ya, serta memberikan keistimewaan yang tidak dia berikan kepada seorang Nabi dan Rasul pun, iaitulah penutup dan penghulu sekalian Nabi datangnya daripada Bani Ismail. Selain itu juga dalam ayat ini, Allah memberitahukan kepada kita akan hakikat alam akhirat. Yang mana bumi ini dihamparkan untuk manusia menjalani ujian demi ujian sesuai dengan ketentuan dan kekuasaan Allah berlaku kepada makhluknya. Tetapi bagaimana manusia itu menerima takdir baik yang disukai ataupun sebaliknya dengan berkeyakinan bahawa hidup ini hanya ujian, termasuk nikmat-nikmat yang Allah telah kurniakan. Maknanya nikmat kita dapat ni ujian semata-mata. Jadi dalam konteks ayat kita baca ni takdilah kerajaan, kekuasaan, ilmu dan sebagainya. Cuma bagaimana kita nak guna nikmat itu seperti Tuhan mahu. Takbir kerajaan seperti Allah mahu. Takbirnya negara seperti Allah kendaki. Belajar ilmu dikurniakan pula amal yang ikhlas. Macam mana nak buat? Itu dia. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala membantah kenyataan orang-orang yang menyanggah takdir dan juga ketentuannya. Iaitulah mengaturnya Allah akan kehidupan manusia di bumi. Di mana firman Allah menyebut, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang yang besar dari salah satu dua negeri, Mekah dan Taif ini. Maknanya kalau nak turun, biarlah turun kepada bukan orang miskin, turun pada raja, turun pada orang kaya. Tiba-tiba turun pada Muhammad, anak yatim Mekah, membaca menulis pun tak boleh. Ni logik manusia, dia akan fikir nikmat patutnya orang begini, patutnya sekian. Negara patut ditakbir orang itu, patutnya orang sekian. Manusia, kekhilafan cara manusia memandang tak sama dengan sudut agama tentukan. Yang agama tentukan ialah jiwa manusia. Ini disebut dalam satu kalam terkenal, ahli-ahli tasawuf menyebut, wajah sebenar setiap insan ialah jiwa ni. Maknanya wajah sebenar kita bukan wajah ni. Tetapi jiwa kita. Kalau jiwa kita baik, jiwa kita soleh, maka itulah wajah kita yang baik, yang soleh. Ya? Yang baik dan yang soleh. Ya. Allah membantah ucapan mereka itu dengan firman-Nya, ahum yuqsimuna rahmat rabbika nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dha sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membahagi-bahagi rahmat Rabbmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa darjat. Agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dalam surah Az-Zukhruf. Kita balik nanti tengok. Surah Az-Zukhruf ada sebut tentang ayat ini, ya. Surah Az-Zukhruf. Ya. Surah Az-Zukhruf. Ibu apa sekalian? Ya. Surah Az-Zukhruf. Ya. Kemudian ayat berikutnya. Apa katanya ahli tafsir kita? Ayat 28.
Janganlah orang-orang mukmin, la yattakhidil mu'minun al-kafirina awliya. Jangan ambil orang-orang kafir menjadi awliya, pemimpin-pemimpin kamu, sehingga min dunil mu'minin, kamu sanggup tinggal orang mukmin. Kena faham ayat ni. Hukum melantik pemimpin bukan Islam. Hukumnya harus kalau ada keintegritian. Kalau orangnya orang yang betul-betul beramanah. Tetapi ayat ni dia beritahu kita, cuba baca sampai habis tu. La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tu dia ayat dia. Tidak patut kamu ambil satu pemimpin yang kafir ya untuk memimpin kamu dengan meninggalkan orang-orang beriman. Maknanya pemimpin Islam ada, kamu sanggup pilih hak kafir. Kecuali tak ada pemimpin Islam. Tak ada yang amanah. Dalam sistem kita ni pilihan raya, satu tempat. Orang kafir dengan orang Islam. Hak bukan Islam kita tahu dah sifatnya, perangannya. Hak bukan Islam ni walaupun bukan Islam tapi kita tahu integritinya, orangnya, sekiannya. Maka hukum di situ meletakkan kita memilih orang bukan Islam. Kenapa? Kerana dia hanya satu wilayah yang kecil, di atasnya lebih ada lagi orang-orang Islam. Maknanya nak kata dan beberapa lagi syarat dia lah. Cuma saya nak kata apa dia? Mustahaknya kita faham nas Al-Quran itu rupanya dilarang mengambil orang kafir menjadi mukminun dengan meninggalkan. Tinggalkan. Ada pemimpin Islam, kita tinggal. Yang kita ambilnya orang kafir. Kecuali tak ada orang Islam yang menepati ciri-ciri pentadbiran yang baik, amanah, integriti. Dan ada pula bukan Islam. Dia bila sebut bukan Islam ni, Quran sebut kafir. Kafir ni kalau nak terjemah bahasa Melayu, walaupun bunyi berat, kafir. Nak bunyi berat lagi, kita baca ikut utara. Kafir, Allah bunyi berat sangat. Kafir. Kafir ni sebenarnya terjemahnya ringan saja. Menolak Islam. Itu saja. Awak tolak Islam, tak terima Islam, awak kafir. Awak terima Islam, lafaz syahadah, awak Muslim. Maka setelah Muslim, usahalah jadi Muslim yang baik seperti Quran hadis tunjuk. Tapi awak tak terima, awak dipanggil kafir. Maknanya kafir ni lah tolak Islam. Maknanya tak terima agama Islam sebagai agama akidah dia. Itu maksud dia. Tetapi orang yang belum menerima Islam tetapi jujur, amanah, baik, integriti. Salahkah kita lantik dia pemimpin? Dalam penafsiran ayat ini tidak. Tidak salah kalau tidak ada orang Islam yang boleh takbir kita. Min dunil mu'minin. Kamu tinggal orang Islam, kamu lantik orang kafir, maka hukumnya berdosa. Hukumnya haram ditegah oleh agama. Cuma tinggal lagi. Kalau ada orang kafir sama kafir. Ada tempat-tempat kadang tanda kafir sama kafir. Bukan Islam sama bukan Islam. Macam mana? Itu yang kita letak tadi. Islam meletakkan integriti, amanah, baik, soleh dalam bahasa Arabnya. Itu dia. Nanti kita sambung ni. Mungkin ada soalan. Nanti kita sambung. Saya nak bacakan dulu. Saya nak baca dulu sambil saya tengok. Ya. Barang siapa berbuat demikian, nescaya terlepas ia dari pertolongan Allah. Kecuali kerana memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dari segi hukum fiqh kita, kalau orang uguk suruh keluar Islam. Kalau Islam bunuh. Boleh kita kata, saya keluar dari Islam, murtad. Walhal hati kita tak begitu. Ini berdasarkan kepada riwayat dalam hadis Nabi SAW. Satu orang datang bertemu dengan baginda menyatakan bahawa aku diuguk oleh orang-orang Quraisy, orang kafir, yang mana kalau aku tak keluar Islam ataupun dia tanya aku masuk Islam tak lagi, kalau dia tahu aku Muslim, maka dia akan membunuh aku. Maka dengan sebab ketakutan itu aku mengakui aku bukan Islam. Apakah aku murtad Rasulullah? Nabi kata, bagaimana keadaan hati kamu? Hati kamu. Tidak Rasulullah, aku tetap percaya Allah satu. Dan kaulah pesuruhnya. Maka Nabi kata, engkau tetap Muslim.
Dan Nabi ajar, kalau lain kali berlaku lagi ugut begitu, tak apa. Awak nak kata, saya dah Islam. Nah, tengok tu ya. Kecuali, dia kata, memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri dan seksa yang Allah Ta'ala janjikan. Dan hanya kepada Allah akan kembalinya kamu nanti. Wa ilallahil masir, ayat 28. Ya, Allah melarang hamba-hambanya yang beriman untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai pimpinan dan mengambil mereka sebagai wali-wali. Mencintai mereka pun dilarang. Dengan mengabaikan orang beriman. Itu syarat dia. Awak ambil kafir siapa tinggal orang beriman ramai lagi. Kecuali tak ada orang beriman nak bertanding tu pun kita kenal. Bukan orang baik. Tiba-tiba ada orang Islam yang baik. Orang bukan Islam baik. Maka harus kita melantik dia. Kerana kebaikannya membawa kesan yang baik pada masyarakat. Kemudaratan orang Islam, walau Islam sama kita, kemudaratannya lebih besar kepada Islam dan juga kepada masyarakat. Ya. Kemudian Allah mengancam perbuatan itu seraya berfirman, "Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'." Barang siapa berbuat demikian, nescaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Artinya barang siapa melanggar larangan Allah tersebut, maka ia benar-benar terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum." Wahai orang beriman, jangan ambil musuh aku dan musuh kamu aulia sebagai pemimpin. Tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq, sehingga kamu rasa kasih sayang pada orang kafir. Duka cita kita tengok je negara-negara Islam kita lebih percaya kepada orang kafir. Walaupun orang kafir ni sudah terbukti, tengok tu, sudah terbukti membuat kerosakan yang besar terutama kepada Islam. Apa berlaku di Iraq, apa berlaku di Syam, apa berlaku di Palestin, apa berlaku di Myanmar, apa berlaku Masjid Babri di India, apa berlakunya isu politik sosiologi di Pakistan, apa berlakunya di Mesir, hatta negara orang Islam. Ini semua ada mastermind dia, orang kafir yang jahat. Allah mengingatkan kita, kafir ni dia tak redha pada kita. Terutamanya walan tarda ankal Yahudi, wan Nasara dan Nasrani. Tetapi kebanyakan negara Islam lebih selesa berpeluk dengan orang kafir. Seperti Amerika Syarikat dengan Saudi, ya, negara-negara dekat Emirat sebagainya pula jalin hubungan dengan Israel pula dah. Astaghfirullahalazim. Orangnya Arab, faham kalamnya Quran. Nampak tak? Hati tak ada. Sebab itulah yang menunjukkan besarnya kita ni, jiwa kita, hati kita. Itu wajah sebenar bagi setiap Islam. Dia bukan bangsa. Dan nanti awak Arab. Ustaz Rashidi tu Arab kot. Hati dia baik ke tak? Hati dia baik ke tidak baik? Ya. Kemudian Allah mengancam perbuatan tadi dengan firman yang kita baca. Dan Allah kata, jangan kau mengambil orang-orang kafir, musuh aku dan musuh kamu sebagai penolong. Dan jangan kamu menumpahkan kasih sayang kepada mereka. Kerana mereka ini yang kamu nak kasih sayang sangat ini, engkar kepada apa yang datang kepada mereka menerusi Nabi SAW akan agama. Bahkan yukhrijunar rasul. Mereka telah mengusir rasul-rasul terdahulu. Tok nenek moyang mereka dulu. Riwayat dah sebut, tafsir dah beritahu. Antu'minu billahi wa rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa ma a'lamtum wa a'lamtum tu dia silap tulis tu. Man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Ya, dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah sesat dari jalan yang lurus. Allah juga berfirman,
Ni sokongan kepada tadabbur ayat kita tu tentang larangan mengambil orang-orang yang memusuhi Allah sebagai pemimpin. Dalam ayat lain Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk mendapatnya kamu akan seksaan darinya? Firman Allah dalam ayat yang lain juga menyokong ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin kamu. Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka dia pun hurai ayat ni. Dalam surah Al-Anfal dia kata, setelah menyebutkan kesetiaan orang-orang mukmin dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang Arab Badui itu, maka Allah memuji mereka dengan berfirman. Allah mengingatkan mereka dengan berfirman, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Adapun orang-orang kafir, sebahagian mereka menjadi pelindung bagi sebahagian yang lain. Tengok Allah Ta'ala sebut pada kita, orang kafir ni ikut ke mana sama dia. Sama dia. Saya sehari dua ni mengikuti wacana meja bulat tentang isu penggunaan kalimah Allah. Semalam pun saya sebut dalam kuliah tafakuh Masjid Hasanah juga. Ya, dalam wacana meja bulat ni bagaimana 18 scholars Kristian dalam negara, scholars Sikh, agama Sikh pun masuk sama sebab dia nak celah isu itu kerana mereka dalam kitab mereka memang ada Allah juga. Dalam kitab Granth Sahib Guru, Granth Sahib Guru. Ada disebut Granth Sahib Guru tentang kalimah Allah 20 kali lebih diulang-ulang dalam kitab Sikh pun mereka ada juga datang. Begitu juga Hindu Sanggam datang juga scholars dia. Begitu juga Buddha datang juga scholars dia. Nak beritahunya. Orang kafir ni dia berpakat. Yang kita tengok ni rupanya Allah sebut lama dah. Awliya ba'duhum. Tengok tu. Mereka membantu sesama mereka. Awliya ba'duhum dan sesama mereka. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya siapa mengambil juga mereka jadi pemimpin, maka kamu seakan-akan samalah dengan dia, kamu masuk dalam golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang menzalimi, sama ada diri sendiri ataupun orang lain. Zalim. Kita tengok ayat 29-30 yang kita baca tadi. Kul, katakanlah Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu iklankan, kamu beritahu ke orang apa yang ada dalam hatimu, Allah terlebih tahu. Kerana Allah lah wa ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Sama ada kamu sembunyikan niat. Orang tak tahu niat. Walaupun muka bersih, niat macam mana tak tahu. Allah terlebih tahu. Allah lebih tahu. Maknanya Allah sedang ajar kita tu menerusi fahaman ayat ini. Rupa, penampilan, label tidaklah seperti hakikinya, hakikatnya. Allah terlebih tahu. Ya, dalam Al-Quran ayat ada menyebut tu tentang wala ratbin yabisin tu. Apa ni tidak berlaku walaupun gugurnya satu helai daun di tengah malam. Allah tahu. Kat mana satu biji benih tiba-tiba jatuh atas muka bumi ni. Kat mana jatuh. Allah tahu. Ya Allah, maha berkuasanya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Dia tahu. Kayanya Allah, kayanya Allah. Ya. Dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan di hadapan mukanya. Mana
Hari itu adalah hari pembalasan. Kamu akan dapati amalan soleh, kamu dapat balasan. Yang buruk pun Allah tunjuk. Mudah-mudahan Allah ampun. Ia ingin kalau kiranya antara dia dengan hari itu ada masa yang jauh. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap seksaannya. Dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya dengan cara mengurniakan keampunan kepada hambanya. Ya. Kita tengok dia buat ulasan. Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Allah tahu apa yang tersembunyi dalam dada dan dia akan menampakkan seluruh amal perbuatan seseorang hamba itu pada hari kiamat kelak. Saya bacakan ya. Ya. Allah mengetahui segala rahsia yang tersembunyi maupun yang nampak. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. Bahkan ilmu Allah meliputi mereka dalam setiap keadaan, setiap zaman, setiap waktu. Tidak ada sesuatu pun di langit dan bumi yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Hatta sebiji benih yang gugur atau lebih kecil dari benih itu di seluruh permukaan bumi ini, sama ada di atas lautan ataupun daratan, melainkan diketahui oleh Allah. Ni, kita tengok dalam National Geography tu ya, ada banyak makhluk dalam laut. Bila tengok rencana baru tahu, ada makhluk yang boleh hidup dasar laut, dia tak boleh pergi timbul ke atas laut. Ada makhluk yang duduk atas air laut, dia tak boleh turun sampai ke dasar. Makna dia ada tempat-tempat tertentu dia boleh sampai. Makna kaya Allah, kaya. Dah Allah tahu dah ikan jerung di tengah-tengah lautan Atlantik ke apa semua sekali sekarang tengah ada di mana? Tuhan tahu. Apa berlaku dalam kegelapan laut yang paling dalam? Allah tahu. MH370 yang kita dah ingat langsung dah nak bercakap sekarang. Allah tahu kat mana, apa hakikat sebenar yang berlaku. Termasuk anak-anak kapal tu yang tak dapat berita. Allah tahu. Tahu. Kaya Allah Tuhan. Kaya Allah. MH17. Ya, di tembok tu. Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat mereka, menjadikan kebaikan bagi mereka dan keluarga mereka dengan sebab ujian sebesar itu kepada mereka. Sedang sudahnya kita akan kembali pada Allah juga. Sudahnya. Ya. Dan apabila Allah berfirman wallahu ala kulli syai'in qadir, artinya bahawa kekuasaan Allah meliputi semua itu. Dan ini merupakan peringatan bagi hamba-hambanya agar sentiasa takut sehingga mereka tidak melakukan maksiat kepada Allah. Kerana sesungguhnya Allah tahu segala urusan hatta niat yang telah terdetik dalam jiwa setiap insan. Kalaupun Allah menangguhkan azab bagi mereka kerana perbuatan mereka yang jahat itu, namun itu hanyalah sementara saja. Dan kemudian Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Berkuasa akan mengazab mereka di akhirat kelak. Oleh kerana itu setelah dia berfirman, setelah itu dia berfirman, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan di hadapan mukanya. Iaitu pada hari kiamat kelak, akan didatangkan setiap orang di depan Allah untuk mengutip hasil dari amal perbuatannya di dunia dahulu. Hasil itu sama ada amalnya baik dan mendapat hasil juga sama ada amalnya buruk. Sebagaimana firman Allah, yunabbi'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah kamu kerjakan dan apa yang telah kamu lalaikan ketika atas dunia dahulu. Pada hari itu, orang yang mendapatkan amal perbuatannya yang baik, maka amal tersebut akan membahagiakannya dan menyenangkannya. Dan yang menemukan kejahatan dari amal perbuatannya, maka ia menjadikan kesedihan dan keinginan untuk dia berlepas daripada akibat perbuatannya yang buruk itu. Ya. Firman Allah, ya laita
baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fabi'sal qarin. Katanya, kecelakaanlah bagiku. Semoga antara aku dan kamu jauh jarak timur dan barat. Maka syaitan itu adalah sejahat-jahat teman. Maknanya walaupun dulu buat jahat secara berjemaah, dia menipu, guna agensi itu, guna orang sini, guna orang dalam ini, guna orang dalam itu. Semuanya mereka ni berkumpul atas kejahatan yang sama, akan saling melaknat sesama mereka. Ada satu riwayat dalam hadis sebut, Iblis akan melaknat ahli neraka melaknat Iblis yang menjurumuskan mereka ke dalam neraka bersama Iblis. Ada orang tanya, payah juga soalan ni nak jawab. Dan Iblis kan tahu akan datang dia masuk neraka. Kenapa dia tak taubat, Ustaz? Sebabnya beza Iblis dengan manusia ni, manusia kalau dia buat jahat pun payah nak taubat, tak apalah sebab dia tak pernah jumpa Allah, tak pernah masuk syurga, tak pernah jumpa malaikat. Iblis pernah duduk dalam syurga, mendiami syurga. Takkanlah dia tak rasa rindu suasana syurga yang begitu indah. Sehingga dia tahu dah nanti pun akan diazab. Dan kenapa dia tak taubat sementara waktu masih ada? Itu yang tak dibalik pada ayat Quran tadi juga. Apa dia? Yahdi man yasha. Allah memberi hidayah pada siapa dikehendaki. Tetapi ada pun iblis syaitan, Allah sudah memutuskan rahmat terhadap mereka. Cuma Allah beri tempoh untuk mereka menjadi asbab menguji insan-insan kepada Tuhan. Ya. Jadi putus dah mereka. Putus. Tak ada apa dah dengan Tuhan. Kita ni walaupun tak semayang, minta jauh, janganlah tak semayang. Ya, anak-anak cucu kita tu, jangan remeh-remehkan semayang. Walaupun kurang baca Quran, tapi hati masih lagi ada takut ke Tuhan. Dengar mati takut. Makna hati kita masih hidup, cuma malap sikit. Nak kena gilap dengan solat malam, sedekah, ingat akhirat, takut pada Allah, hidupkan sunnah Nabi. Ini semua sekali kita nak wujudkan sampai mati kita. Sampai kita mati nanti. Ya. Kita baca ayat 31 dan 32 ya. Dua ayat sikit kita ambil. Berapa sekalian kita nak berhenti 12 suku ni. Saya mohon berhenti awal 15 minit. Kerana kurang sihat sikit. Ya. Kurang sihat sikit saja. Kita berhenti awal 15 minit. Ya. Tabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah dan Rasul, ikutlah aku. Ikut Nabi SAW. Nescaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling tak ikut Allah dan Rasul, Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Apa tadaburnya? Apa tadaburnya? Bukti cinta kepada Allah adalah caranya awak ikut Rasulullah. Ayat ini menyatakan bahawa mengaku mencintai Allah tidak dapat diterima selama mana tidak dibuktikan mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kata sayang pada Allah tapi lain daripada apa yang ditunjuk oleh Nabi, tidak lain tidak bukan mereka berdusta hingga dia mengikuti syariat sebagai ikutan-ikutan sahaja. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Banyak orang kadang ya nak puji Nabi, dah nak selawat Nabi, nak sambut maulud Nabi. Maka mainlah gitar ke, mainlah piano ke, menyanyi puji Nabi. Tuan, puji Nabi betul. Tapi memasukkan unsur-unsur haram,
ni bukan amal yang diterima. Fahuwa raddun Allah Ta'ala. Maknanya walaupun awak nak tunjuk sayang pada Nabi, biar mengikut lunas Nabi tunjuk. Saya tak boleh sentuh lah capal baru ni. Diletak di depan, tak boleh sentuh. Kerana banyak dah ilmuwan tulis. Dan saya ni pula tuan-tuan pun tahu, jenis tak suka benda berselisih, berkhilaf, isu ini, isu saya tak suka. Sebab tu kalau bolok, baik saya tak terlibat. Anggap bolok sangat, tak terlibat. Anggap bolok sangat, saya tak pergi. Mudah gitu. Kerana saya berpegang kepada prinsip keluar daripada khilaf adalah hukumnya sunat. Kita dapat pahala keluar pada khilaf. Tak nak terlibat benda-benda yang macam-macam tu. Tapi ada setengah orang dia suka sangat main isu tu. Sehingga berpecah belah. Isu 20 ke 8 nak terawih. Berpecah belah. Isu tahlil boleh buat ke tidak? Berpecah belah. Kita dah buat tahlil. Ada sandarannya. Tiba-tiba orang kata hukum bid'ah sesat pula. Maka tentu timbul konflik dalamnya perpaduan kita yang sedia ada. Pun begitu kita tak kata juga apa amalan yang sudah biasa kita lakukan itu kita kena pegang sama begitu. Mungkin kita modify lah sikit. Kalau ada hadis-hadis yang sahih menunjuk lebih baik, lebih elok kita menambah amal tadi dengan cara begini ditunjuk Nabi, maka kita berlapang dada terima apa yang ditunjuk dalam hadis itu. Tetapi perkara ni kita kena faham, ia berlaku kerana bagaimana cara memahami dalil. Orang faham dalil begini, orang faham dalil begini. Cara memahami dan juga kehendak dalil. Murad tu. Yang murad, kehendak akan dalil. Ramai orang boleh baca dalil. Baca dalil boleh. Tapi kehendak dalil, itu yang mesti kita faham. Ya. Kerana itulah Allah berfirman, sekiranya kamu benar-benar cintai Allah, ikutlah Rasulullah berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah. Adapun Hasan Al-Basri serta beberapa ulama salaf terdahulu mengatakan, ada satu kaum yang mengaku mencintai Allah, lalu Allah pun uji mereka melalui ayat ini. Di mana Allah berfirman, Kul, kalau betul kamu ni kasih pada aku, in kuntum tuhibun Allah, fattabi'uni, ikutlah Rasulullah, ikutlah aku, yang di Rasulullah. Yuhbibkumullah, nescaya Allah kasih kepada kamu. Kemudian dia berfirman, wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan mengampuni dosa-dosamu, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yakni dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian akan memperolehi pengampunan dosa berkat perantaraan mengikut Nabi. Selanjutnya dengan tujuan memerintahkan kepada setiap individu, Allah berfirman, Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw. Katakanlah taatilah Allah dan Rasul, dan jika kamu berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak suka kepada orang-orang kafir. Ya, dan inilah seruan supaya kita benar-benar mengikuti Nabi kita. Nabi yang ummi, penutup para rasul yang diutus kepada segenap jin dan manusia. Sekiranya para Nabi, para Rasul, bahkan Rasul Ulul Azmi, ya, hidup pada zaman kerasulan baginda pun, maka mereka tidak ada melainkan mereka akan mengikuti dan mentaati beliau, yakni baginda, serta mengikuti syariat yang baginda bawa. Sebagaimana hal itu akan dijelaskan pada tafsir firman Allah, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dalam ayat yang berikutnya. Ibu bapa sekalian, kita nak tamat awal sikit. Nak tamat 15 minit awal daripada biasa, kerana saya mengambil peluang untuk berehat sikit, kurang sihat sikit saja. Apa pun ada masa lagi, kita lebih kurang 4 minit ni, saya nak tengok soalan ni kalau ada. Kalau ada soalan, tak ada soalan lagi. Ya, betul. Sunat, bukan sunnah, sunat ya. Keluar dari khilaf ni sunat, ya, kita keluar. Mana bolok ni bahasa saya lah. Mana hak jadi boleh bawa pada perpecahan, pergaduhan, kita tak payah nak. Itulah ya, tak payah. Tapi itulah kita bimbang. Kita nak masjid ni tempat perpaduan.
Jangan jadi masjid tempat kita menyemai kebencian, melabel manusia lain yang tak sealiran dengan kita dengan label-label yang tak baik. Akhirnya hati kita pun jadi tak baik. Kita jadi tak baik kerana masjid. Walhal pergi masjid patut jadi kau baik. Nah, itu yang bimbang tuan ya. Kalau hati baik, tindakan kita pun akan jadi baik. Ada adab, sopan, beradab. Kita nak buat satu-satu benda. Ni tak kita kira kepala kita saja. Kita nak buang orang, kita buang orang. Kita pakai mesej saja dah hantar surat. Nampak tak? Kata agama sangat tapi tak ada adab. Bab adab pun sudah fail dah kita. Jadi hendaklah kita jana perpaduan. Ya, bina jiwa kita biar jadi orang soleh, orang molek, ya, orang yang betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapa sekalian, saya fikir molek sangatlah kalau kita berhenti dulu. Panjang umur kita sambung pula. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakillah Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan katsira Ustaz. Kemain lagi Wan lagi anak tuan. Terus Nina. Lift.